Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan yang mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ni dah diberi macam-macam nikmat, macam-macam kesenangan. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi hamba Allah yang mensyukuri nikmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk video ini kita nak menyambung kembali bacaan adat versus ibadat kita, dan kita nak masuk bab selawat syifa. Dan selawat syifa ini ianya menjadi kebiasaan bagi sebahagian masyarakat Nusantara, dan ini selawat yang selalu kita dengar. Kalau asatizah mungkin yang suka berselawat, mereka akan mengalunkan selawat syifa ini, ya, betul tak? Jadi bagaimanakah selawat itu? Ianya berbunyi begini, ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nanti biasa dengarlah, ya, penasyid dia suka alunkan lagu ataupun selawat syifa ini. Jadi apa masalah dengan selawat syifa ini? Sebab ada pandangan yang mengatakan bahawa amalan selawat syifa adalah syirik, berat, maka ia adalah haram. Jadi kenapa dia katakan syirik dan juga mengatakan haram selawat syifa ini? Kita baca teruslah. Jadi tuduhan terhadap selawat syifa yang dihukum haram ini ialah sangat berat, kata tuan kitab. Sedangkan hakikatnya ia hanyalah satu versi lafaz daripada lafaz selawat yang ada. Antara asas amalan selawat syifa ini, kenapa masyarakat Nusantara masih lagi mengamalkan selawat syifa ini, wallahu alam, kita tak tahu, ya, Arab ada mengalunkan ke tidak ataupun membaca selawat syifa ini ke tidak, wallahu alam. Tapi pokoknya orang-orang ataupun masyarakat di Nusantara, Muslim di Nusantara ini mengamalkan atas beberapa asas. Ya. Pertama ialah ianya adalah manifestasi selawat. Ya. Jadi selawat syifa ini adalah salah satu manifestasi selawat, kata tuan kitab, yang diperintahkan Allah SWT dalam Al-Quran. Selawat ini tidak terikat dengan satu lafaz semata-mata, bukan sekadar satu lafaz, kata tuan kitab, ya. Terdapat pelbagai bentuk lafaz yang boleh kita amalkan. Itu kata tuan kitab. Yang kedua ialah lafaz tibbil qulubi itu. Dan lafaz tib ini bukanlah bermaksud penyembuh, dan mungkin yang mereka mengatakan haram ini ialah dengan adanya perkataan tib, sebab kita pun sedia maklum yang Allah saja yang berkuasa untuk menyembuhkan seseorang itu, ya. Hatta betapa alim, betapa solehnya seseorang itu, hatta Nabi pun yang menyembuhkan ialah Allah, kita tahu. Tapi maksud tibbil qulub ataupun tib ini di dalam kitab, di dalam selawat ini bukan bermaksud penyembuh, iaitu menyembuhkan orang, bukan. Tapi maksudnya ialah rawatan, kata tuan kitab. Jadi tuan kitab sampai akan explain perkataan tu sendiri. Tib, ya, tib ini bermakna daripada tabba, iaitu bermaksud rawatan, dan doktor disebut dalam bahasa Arab ialah tabib. Macam kita tengok cerita Piramli, tuan tabib, begitu kan. Jadi dan juga fakulti perubatan ataupun perawatan dipanggil tibbun. Ya. Jadi Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah menyatakan bahawa para rasul ialah penawar bagi hati, gitu. Beliau menggunakan lafaz tibbil qulub dengan berkata, iaitu penawar hati. Rasul ini penawar hati dan ia diserahkan kepada para rasul, dan tiada jalan bagi mendapatkannya melainkan melalui para rasul dan di tangan-tangan mereka. Dan kata Ibnu Qayyim, penawar hati ini ada saja di tangan rasul, sahaja ada di tangan-tangan rasul, dan itulah, ya, melainkan melalui mereka lah, para rasul. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga ialah lafaz syifa, gitu, ya. Kenapa syifa? Dan lafaz ini sebenarnya biasa kita gunakan dengan maksud kesembuhan. Bukan maksudnya kesembuhan tu, kita pun tahu yang menyembuhkan itu Allah, tapi kenapa dikaitkan dengan rasul? Dan ini, kata tuan kitab, tidak menjadi isu akidah. Dia tak ada masalah akidah pun, memang general. Sebab dalam Al-Quran, kata tuan kitab, ada je ayat-ayat yang Quran menganjurkan yang selain Allah itu ada syifanya. Seperti contoh membaca Al-Quran, itu kan mahuwa syifaun, ya. Jadi membaca Quran itu adalah syifa bagi kita, penyembuh bagi kita. Dan juga ada dalam beberapa verse atau beberapa ayat yang mengatakan madu lebah itu adalah syifa juga bagi kita. Jadi tidak salah mengatakan, dia tak ada masalah isu akidah lah, kata tuan kitab.
Jadi itu 3 perkara yang menjadi asas kenapa masyarakat Nusantara masih lagi mengamalkan. Dan tujuan selawat ini ialah di antara lain tidak lain ialah bertujuan untuk memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi antaranya dengan menyatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah ubat bagi hati kita, dan hati kita ni kata tuan kitab, hati kita penuh dengan pelbagai penyakit batin seperti kufur, takbur, hasad, dengki dan sebagainya, macam-macam lah. Jadi katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah ubat bagi segala penyakit melalui iaitu ajaran baginda. Maksudnya daripada ajaran baginda itu dapatlah merawat. Ini takwil dia lah, ini nak mengkiaskan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ialah ubat bagi tubuh badan muslim. Jadi kata tuan kitab, in short, dia nak mengatakan kenapa kita mengatakan yang Nabi ini adalah penawar hati ataupun penyembuh, kerana dengan mengikuti sunnah-sunnah Nabi, cara sihatnya tubuh badan Nabi, cara pemakanan Nabi, cara amal ibadahnya Nabi, dengan itu kita dapat mendidik hati agar menjadi baik. Begitulah ya. Sebab itu dipanggil penawar hati, tibbil qulub wa dawaiha. Jadi kata tuan kitab, bagi sesiapa yang ingin beramal dengan selawat syifa ini tidaklah salah. Bagi yang tak mahu beramal dengan selawat syifa ini juga tidak mengapa. Kita boleh memilih mana-mana lafaz selawat yang kita yakin ia adalah baik. Namun untuk menuduh amalan ini sebagai syirik, kita sewajarnya menolak perkara sebegini. Juga untuk menuduh bahawa sesiapa yang tak suka dengan lafaz selawat syifa ini sebagai tidak berselawat. Tak boleh, dua-dua tak boleh salah. Apa kau ni? Tak suka selawat syifa ni, kau kata haram apa? Kita tak boleh menolak juga. Sebab mungkin dia yakin yang ini pada dia tak baik bagi dia. Wallahu a'lam lah ya. Mungkin begitu. Jadi kita tidak boleh saling tuduh-menuduh, kata tuan kitab. Maka ia adalah tuduhan yang tidak wajar antara satu sama yang lain. Jadi begitulah ya, mudah-mudahan ia meningkatkan ya kefahaman kita sedikit sebanyak tentang agama kita sendiri. Dan insya-Allah kita berjumpa di next video. Dengan itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.